Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam sesi pembelajaran atas talian bagi subjek Al-Quran kelas 4 Sabar. Hari ini 18 Februari 2021. InsyaAllah anak-anak, hari ini kita tadabbur surah Al-Ikhlas. Kita rujuk buku teks pendidikan Islam di halaman 26, 27 dan 28 dan 29. Fokus kita yang pertama, maksud surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, tuntutan surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, kepentingan surah Al-Ikhlas. Objektif yang kita nak capai pada hari ini, insya-Allah di akhir pembelajaran ini murid akan dapat membaca surah Al-Ikhlas dan terjemahannya dengan betul. Yang kedua, menulis semula kepentingan surah Al-Ikhlas. Mari kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Ikut bacaan Ustaz bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Okey anak-anak, mari kita kenali sedikit pengenalan tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran, mengandungi 4 ayat. Di antara surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah, menegaskan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir menegaskan bahawa tiada makhluk yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Okey, yang pertama, surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Yang ketiga, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Okey, tuntutan surah Al-Ikhlas. Kita lihat ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Islam agama tauhid. Ayat yang pertama menegaskan bahawa Islam adalah agama tauhid, agama ketuhanan, agama yang menegaskan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang pertama menuntut kita, yang pertama ialah
yakini Allah Maha Esa. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta pertolongan, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Merenung ciptaan Allah dan mengagumi keesaannya. Yang kedua, yakin Allah Maha Berkuasa dan tidak perlu ada pasangan dan keturunan. Dan yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan keimanan. Ayat yang keempat, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Slide ni tak nampak sikit. Okey. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Yang pertama, meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Yang ketiga, menginsafi kelemahan diri. Okey, itu di antara tuntutan yang perlu ke atas kita di dalam 4 ayat surah Al-Ikhlas. Okey, kita lihat pula kepentingan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghindarkan kita dari menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Itu di antara kepentingan mengapa kita perlu mengamalkan surah Al-Ikhlas. Sekali kita membaca surah Al-Ikhlas menyamai kita membaca 1/3 daripada Al-Quran. Ganjaran yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Yang ketujuh, memantapkan membentuk kepribadian seorang Muslim. Okey, itu di antara kepentingan surah Al-Ikhlas. Cara untuk beramal dengan surah Al-Ikhlas, yang pertama, berdoa dengan menggunakan kalimah di dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua, mencintai dengan sering membacanya. Dan yang ketiga, membacanya sebelum tidur. Itu di antara perkara yang kita boleh amalkan, menandakan kita mencintai Al-Quran. Kita amalkan di dalam menggunakan surah Al-Ikhlas, ayat-ayat kalimah Al-Ikhlas di dalam doa, mencintai dengan sering membaca surah Al-Ikhlas, dan amalkan membacanya sebelum tidur. Okey, wallahu alam. Ustaz tinggalkan kamu dengan 3 latihan. Lengkapkan pengenalan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, beri maksud ayat 1 hingga 4 surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, lengkapkan kepentingan surah Al-Ikhlas. Okey, jadi jazakallahu khairan katsira.
Sekian, terima kasih. Jadi siapkan latihan yang disediakan. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.